Berselindung di sebalik tapak pembinaan, aktiviti pertaruhan ganas dibongkar. Saksikan 999 malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, sebuah premis hiburan di Damansara Perdana dipercayai mula dikunjungi pelanggan selepas jam 2 pagi. Premis terbabit dikatakan beroperasi melebihi masa yang ditetapkan dan rata-rata pengunjung adalah warga dari benua Afrika. Laporan terbabit membuka tirai 999 malam ini. Itu antara gelagat warga dari benua Afrika yang memaksa penguatkuasa untuk mengejarnya. Dari atas, kawasan kelihatan kecil, namun ruang parkir di bahagian bawah memberi gambaran sebaliknya. Ada juga yang mengambil kesempatan melarikan diri ketika penguatkuasa mengejar kereta terbabit. Dan ada pula yang bersembunyi di sebalik kawasan gelap sekitar kawasan parkir. Okay. Itu kejadian yang berlaku ketika mengikuti operasi noda yang dijalankan oleh bahagian kongsi gelap perjudian dan maksiat di Tujuh, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya. Very easy job. You will take your passport. Operasi yang mensasarkan 4 warga asing ini turut dijalankan bersama Balai Polis Damansara, Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN serta Jabatan Imigresen Selangor. Please go there. Mendakwa memiliki pasport, namun apabila diperiksa, dokumen terbabit bukan milik dirinya. Bagaimanapun, dia tetap tidak berpuas hati dan tidak putus mengulangi perkataan yang sama. Berbeza pula dengan dua wanita ini. Terkedu dengan kehadiran pihak berkuasa, dia memulakan langkah untuk melarikan diri. Pelbagai alasan cuba diberikan. Show your passport first, okay? Turut ditemui ketika operasi pelajar berusia 19 tahun. What time you came just now? 3 something or 2 something. Your parents know? No, she didn't know. But I talked to her just now and she was like, I know she's upset. Like, this is the second time I'm here, so I told her that I'm going back to my village. Dia turut mendakwa sering ke premis ini selepas jam 2 pagi. Pemilik premis juga gagal mengemukakan lesen perniagaan yang sah. Hasil pemeriksaan, premis dikenakan tindakan di bawah enakmen hiburan, tempat-tempat hiburan awam Selangor 1995. Tujuh belas warga benua Afrika ditahan kerana tidak memiliki dokumen sah dan tinggal lebih masa. Berikut nasihat diutarakan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Arjunaidi Muhammad. Yang pertamanya, bagi mereka untuk hadir ke pusat-pusat hiburan, tentukan bahawa mereka mempunyai ataupun membawa dokumen-dokumen perjalanan mereka. Tentukan juga mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan dadah, terutama pelajar. Dia juga menegaskan kepada pemilik premis untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi mengelak sebarang tindakan diambil. Pasukan anggota polis daripada bahagian kongsi gelap judi dan maksiat di Tujuh, Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur terus menggempur menerusi operasi noda dan lokasi sasaran mereka tertumpu di pusat hiburan sekitar Jalan Klang Lama. Setelah pemeriksaan, lesen premis dikatakan telah tamat tempoh. Warga asing pula digaji sebagai pelayan pelanggan atau GRO walaupun telah beberapa kali diserbu pihak berkuasa sebelum ini. Jam 12 malam, dua premis hiburan yang terletak secara bersebelahan diserbu serentak. Serbuan yang diketuai Pegawai Turus di Tujuh FK Kuala Lumpur, Deputi Superintendent Bahrain Muhammad Ros turut mendapati kesemua premis diserbu gagal mengemukakan lesen yang sah.
Hasil pemeriksaan premis ini dipercayai menawarkan daya tarikan berbeza bagi memperdaya pelanggan. Difahamkan premis yang beroperasi dari jam 5 hingga 3 pagi ini turut menawarkan pakaian khas oleh pelanggan kepada para pelayan dan difahamkan harga satu pakaian itu mencecah RM500 hingga RM1,000. Mahkota juga ditawarkan sebagai satu simbol hadiah kepada pelayan. Setakat hari ini tempat kita dapati dan memang jelaslah dia tidak dapat memamerkan lesen hiburan yang sah. Yang kedua ni kerana telah mengambil orang asing untuk kerja. Kebanyakan mereka datang sini telah menyalahkan guna dia punya pasport lawatan. Jadi alih nasihatkan sebaik-baiknya mereka ikutlah peraturan apa yang telah dicatat dalam dia punya lesen. Hasil serbuan ke atas dua premis itu, 70 wanita warga asing dipercayai bekerja sebagai pelayan atau GRO ditahan kerana menyalahgunakan pas rawatan sosial. Dua penjaga premis turut ditahan di bawah Seksyen 55(B) Akta Immigration kerana menggaji pekerja warga asing dan premis turut dikenakan tindakan kerana beroperasi tanpa lesen. Kesemua tahanan telah dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk siasatan lanjut. Pusat hiburan keluarga dipercayai menukar konsep gara-gara ingin meraih kunjungan pelanggan. Wanita GRO, dadah dan judi dipercayai menjadi pelaris utama premis di USJ 19 Subang Jaya. Saksikan serbuan pihak berkuasa tempatan bersama Agensi Anti-Dadah Kebangsaan Selangor baru-baru ini. Sebuah pusat karaoke keluarga di Subang Jaya dikesan menyalahgunakan lesen hiburan yang diberikan. Melalui aduan dan risikan pihak berkuasa tempatan, premis hiburan di sebuah kompleks membeli belah di bawah apartmen di USJ 19 menawarkan pelbagai imbuhan terlarang. Operasi bersepadu diketuai penguatkuasa Majlis Perbandaran Subang Jaya MPSJ dan Agensi Anti-Dadah Kebangsaan Selangor menyerbu lokasi panas itu. Serbuan dilakukan pada jam 12 malam iaitu selepas waktu premis berkenaan dibenarkan beroperasi. Ketika serbuan pekerja premis cuba melengahkan masa membuka pintu, dipercayai bagi memberi ruang individu yang bersalah meloloskan diri melalui pintu belakang. Duduk. Sit down. Jangan bagi lagi. Tindakan pantas pihak berkuasa mengepung premis dilihat berjaya mengekang cubaan wanita dipercayai GRO untuk melarikan diri. Ini tempat sudah berapa lama buka? 1 tahun. 1 tahun. Sini konsep macam mana karaoke sini? Konsep karaoke nyanyi lah. Okey. Family karaoke ke apakah? Family lah. Selalu digunakan pusat karaoke keluarga dalam Jabatan Malaysian bagi. Tetapi apa yang dah mulai pemantauan kita khasnya risikan unit jabatan saya sendiri memang salah satu pusat hiburan kan. Dia katakanlah karaoke dan tapi banyak konsep tu diubahkanlah. Sebab itu salah satu bisnes lah orang kata yang boleh menarik pelanggan warga asing dan juga orang tempatan untuk datang. Bukan sekadar melanggar syarat lesen dengan beroperasi lebih masa, pemilik premis dipercayai menukar konsep perniagaan bagi meraih pendapatan lebih. Tindakan pekerja premis cuba mengelak dari pemeriksaan pihak berkuasa menimbulkan kecurigaan. Hasil pemeriksaan menyeluruh di premis hiburan terbabit, ramai wanita warga asing dipercayai GRO ditemui sedang bersembunyi. Ada seorang lagi. Come. Perempuan diorang selalu booking you dengar selalu diorang bayar berapa? Saya ingat pun ada 100, 200, 300 kita pun tak tahulah. Itu untuk 5 jam, 4 jam? Tak tahulah satu malam kan customer kasih dia berapa dah. Customer sendiri akan bayar lah. Kita telah jaga dia lah tu. Siapa hantar diorang? Dia sendiri masuk lah. Oh, tak ada pakai ejen? Tak lah, sendiri masuknya. Dalam tu juga kita melalui risikan kita juga kita dapati memang ramai GRO. Masa yang sama kita perhati memang ada benda-benda yang luar daripada tu, macam-macam kita tengok dia orang gunakan benda-benda macam drug dan sebagainya. Okey, korang pun jangan bagi keluar. Penemuan beberapa jenis dadah ketika serbuan nyata membimbangkan. Lebih memeranjatkan lagi ialah kemungkinan alatan berkaitan penggunaannya disediakan oleh premis. Ini kerana ada yang ditemui di kaunter hadapan premis.
terang cakap sama saya lah. Orang cakap di sini tempat goyang, betul ke? Customer dia goyang kita tak tahu mana. Kita pun tak cek ni mah. Pejam mata, itu sikap pengurus premis meskipun kegiatan terlarang berlaku secara terang-terangan di premis terbabit. Urin positif dadah. Dadah jenis sabu yang aku. Okay, sekarang ni kita tahan you, kita kena gari you. Okey, kita tahan you bawah section 3.1 atas panggil dadah, tanah pemirsa 1983. Okey. Terus. Melalui ujian saringan air kencing, 39 individu didapati positif dadah jenis metafetamin dan syabu. Hasil operasi, 76 individu termasuk 43 wanita dan 33 lelaki ditahan. Tindakan premis diambil di bawah Seksyen 11/2 Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Selangor 1995 pindaan 2001 kerana melanggar syarat-syarat lesen. Kita telah buat tindakan sitaan dan penutupan ke atas premis tersebut dan akan dikenakan tindakan maksimum. Memanglah pusat hiburan ini tidak larilah maksimum RM25,000. Operasi bersepadu secara berterusan akan terus dilaksanakan bagi memantau premis hiburan yang engkar mengikut undang-undang semata-mata bagi meraih keuntungan. Lokasi pembinaan dipercayai dijadikan gelanggang berjudi dan ayam jantan dipertaruh si kaki judi untuk meraih wang. Kegiatan terbabit terbongkar hasil serbuan pasukan D7 Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor di Bandar Putra Kelang. Perinciannya dalam laporan ini. Berselindung di sebalik tapak pembinaan, aktiviti bertentangan Akta Rumah Judi Terbuka 1953 telah dikesan. Kawasan semak menjadi lokasi persembunyian kaki judi. Namun taktik licik mereka gagal apabila gelanggang sabung ayam di Bandar Putra Kelang diserbu pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Operasi yang dibuat hasil risikan selama 3 minggu bahagian Kongsi Gelap Perjudian dan Maksiat D7 dengan kerjasama pasukan Cantas Wanita Selangor ternyata membuahkan hasil. Mereka yang ditahan pula rata-rata menggunakan alasan yang sama. Tadi abang main apa kat sini? Tak belum main. Sumpah saya belum laga. Mendakwa hanya sekadar penonton, tindakan lelaki ini melarikan diri mencurigakan. Lelaki berusia 42 tahun ini mengaku tujuannya berada di lokasi panas ini. Laga ayam lah. Kadang-kadang ada 200, 500 macam ini. Difahamkan seekor ayam jantan untuk dilaga boleh mencecah 1 hingga RM10,000. Dan kekuatannya bergantung kepada saiz dan berat badannya. Melakukan penindasan terhadap haiwan, pelbagai kaedah dikatakan diguna pakai bagi menambah kekuatan si ayam laga. Jantik kalau macam yang punya bulu lah. Ayam Sarawak. Makan ayam Sarawak tadi. Tak jantik boleh makan ubat. Apa itu ubat dia bagi? Obat ayam juga. Ubat ayam lah, bagi kuat lah itu ayam. Ada juga yang mengaku keuntungan secara tidak langsung. Saya sendiri jual ayam saja. Selalu dalam sehari dapat berapa? 200. Paling banyak 250. Serbuan diketuai DSP Abdul Ghaffar Ahmad mendapati kegiatan judi bola turut berlaku di lokasi sama. Dipercayai berperanan sebagai penjaga judi bola, dia mengaku aktiviti itu baru dijalankan dan pemeriksaan lanjut mendapati beg miliknya berisi lebih RM7,000. Mari aja. Takkan semua setiap Bukan betul. Betul. Saya cakap betul lah. Ha? Tadi saya dapat berapa? Untung ah? Ada RM1,000. Itu tak tahu mau tengok lah. Hasil serbuan wang tunai lebih RM21,000 telah dirampas. Teranglah. Apabila kita masuk, kita dapati lebih kurang 50 hingga 60 orang bertaburan lari lah. Sebab ini kawasan terbuka. Bila kawasan terbuka, jadi mereka dapat melepaskan diri walaupun kita mengepung. Buat kepungan dah buat, tapi jarak kepungan itu terlalu jauh dan juga halangan-halangan yang kita ada. Selain itu, pelbagai alatan perjudian telah dirampas termasuk 9 bilah pisau taji dan 10 ekor ayam laga. Kesemua individu termasuk seorang wanita ditahan di bawah Seksyen 7/1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Akta Immigration. Kesemua suspek dibawa ke IPK Selangor untuk siasatan lanjut. Minggu lalu, 3 kes melibatkan militan dihadapkan ke 3 mahkamah berlainan iaitu di Perak, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Seorang penganggur dan suri rumah dipercayai terlibat dengan kegiatan militan termasuk menggalakkan keganasan di Syria.
22 Mei lalu, 4 individu dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan terbabit dengan kegiatan militan dan 2 daripada mereka didakwa di Mahkamah Magistrate Taiping. Kedua-dua tertuduh yang berusia 22 dan 28 tahun hanya mengangguk tanda faham ketika pertuduhan dibacakan dan tiada pengakuan direkodkan. Iu Gim Siang menetapkan 30 Mei ini untuk sebutan semula kes. Manakala pada 23 Mei, seorang penganggur didakwa mengikut Seksyen 130G Kurungan A Kanun Keseksaan Kurungan Akta 574 dibaca bersama Seksyen 109 Kanun yang sama kerana menggalakkan keganasan di Syria. Tiada sebarang pengakuan direkodkan. Magistrate M. Magishwari menetapkan 4 Jun depan sebutan semula kes di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pula, seorang suri rumah berhadapan hukuman penjara seumur hidup jika sabit kesalahan kerana memberi sokongan kepada perbuatan pengganas melalui Facebook bulan lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 130J Kurungan 1 Kurungan B Kanun Keseksaan. Magistrate Eri Syariman Nur Arifin menetapkan kes disebut semula 30 Mei ini dan tiada jaminan ditawarkan. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah atas tuduhan menyamar sebagai anak yatim dan menipu seorang peguam di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu. Tertuduh didakwa mengaku dirinya sebagai seorang gadis anak yatim piatu berusia 17 tahun dan memerlukan bantuan kewangan 4 tahun lalu di depan sebuah bank di Kuala Terengganu. Mangsa menyerahkan RM17,000 menerusi akaun bank sebelum menyedari ditipu. Jika didapati bersalah, tertuduh boleh dipenjara tidak lebih 10 tahun dan sebatan serta denda. Magistrate menetapkan sebutan semula kes pada 16 Jun depan. Lagi kes militan, 3 individu dipercayai anggota pembebasan Tamil Ilam dicekup dalam beberapa serbuan di Selangor 15 Mei lalu. Mereka dipercayai menjadikan negara ini sebagai pangkalan untuk melakukan aktiviti keganasan. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Suspek 3 lelaki warga asing diberkas dalam satu operasi cawangan khas bahagian counter terorisme di Petaling Jaya dan Klang. Kumpulan ini dipercayai menjadikan negara ini sebagai pangkalan untuk mengumpul dana serta menyebarkan propaganda. Mereka turut dikesan menggunakan kad Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR bagi mengelak dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa. Kesemua mereka ditahan mengikut Akta Immigration untuk tindakan susulan. Seorang anggota polis maut manakala seorang lagi parah selepas dirompoh sebuah kereta yang dinaiki oleh sekumpulan penjenayah di Parit Buntar, Perak semalam. Kejadian berlaku kira-kira jam 12.40 tengah hari selepas menerima panggilan mengenai kejadian samun sebuah van rokok. Mereka dikatakan terserempak dengan kenderaan dinaiki oleh suspek. Selepas dikejar sehingga Jalan Alur Pongsu, sebuah kereta lain dipercayai dinaiki rakan suspek bertindak melanggar mangsa dari arah belakang. Rempuhan kuat menyebabkan mangsa terhumban ke dalam parit dan maut di tempat kejadian. Suspek turut bertindak membakar kenderaan berkenaan di Lunas Kedah beberapa jam kemudian. Mangsa yang maut Lance Corporal Muhammad Azwan Abdullah 25 tahun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batu 23 Kulai Jaya siang tadi. Gerakan memburu suspek kini giat dijalankan. Makmal memproses ketamin pertama kali dikesan di dalam negara tumpas hasil serbuan di sebuah kondominium di Taman Sri Hartamas Kuala Lumpur Jumaat lalu. 15 kg ketamin dan 200 biji ekstasi, pelbagai bahan kimia dan peralatan memproses dadah dipercayai untuk pasaran tempatan dirampas. 2 suspek berusia 44 dan 51 tahun ditahan dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ditikam di hadapan rumah, pemuda berusia 23 tahun maut selepas diserang di kampung Kuala Paku, Gual Ipoh, Tanah Merah lewat petang 22 Mei lalu. Mangsa maut selepas ditikam di bahagian kiri pinggang. Susulan kejadian itu, 3 lelaki berusia 25 hingga 39 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Motif pembunuhan disyaki ada kaitan dengan penyalahgunaan dadah. Kesemua suspek yang ditahan positif ujian air kencing dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Seorang lelaki warga asing ditemui mati dengan kesan tikaman pada dada kirinya awal pagi 23 Mei lalu. Mayat mangsa berusia 23 tahun yang juga pekerja sebuah restoran dijumpai di rumahnya di Bandar Hilir, Melaka pada jam 5.55 pagi. Polis kini sedang memburu suspek yang juga rakan sekerja mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ingat, sebarang pelakuan jenayah hanya akan mengundang padah. Dan jika anda mempunyai sebarang maklumat yang ingin dikongsikan, salurkan melalui email dan juga laman Facebook 999 seperti yang tertera. Saya Hadid Hussein, mewakili tim penerbitan 999, mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Kita jumpa lagi minggu depan.